Hai semua, okay, welcome back to Teacher Irene's English for Communication class. So, kita bertemu kembali, kita akan sambung kembali apa yang telah kita pelajari selepas cuti 1 minggu. Dan hari ini kita akan lihat tema yang sama, iaitu berkaitan dengan health, iaitu kesihatan dan persekitaran. So, untuk hari ini kita akan lihat teks ini, iaitu reading challenge, di mana kita akan read the letter and identify ways to maintain food hygiene. So di sini tajuk dia adalah safe consumption. Okay, safe consumption. Okay, biasanya safe ni maksudnya ialah selamat. Okay, biasanya kita guna perkataan consumption ini untuk merujuk kepada makan. Okay, so pemakanan yang selamat, kita nak makan kan dengan cara yang selamat. So dalam surat ini kita akan lihat sama-sama. Dear Bhavin, how are you getting on in Pahang? Okay, I miss playing sepak takraw with you. Okay, last holiday I could not come and visit you as I was sick. I suffered from diarrhea due to some contaminated food. Luckily, I recovered from it after a few days. I also learned a lot about food hygiene. Okay, so ini adalah food hygiene. Ada 3 di sini. Wash your hands before eating. Do not eat contaminated food. Check the expiry date before eating. My friend, I hope you will always stay healthy and take good care of yourself. I need to go to bed now. Sincerely, Ashraf. So dalam surat ini, Ashraf tulis surat kepada siapa? Kepada Bhavin. Dan dia tanya, how are you getting on in Pahang? Maksudnya, apa khabar? Macam mana perkembangan kamu di Pahang? Okay, so dia kata, saya rindu bermain bola sepak takraw dengan kamu. Okay, pada cuti yang lepas, saya tidak dapat datang melawat kamu. Okay, ataupun menziarahi kamu sebab saya sakit. I was sick. Sick maksudnya sakit. So di sini Ashraf menyatakan bahawa dia mengalami apa? From diarrhea. Ini perkataan ini ialah diarrhea. Okay, apa yang dimaksudkan dengan diarrhea? Ceret-berit. Okay, diarrhea ialah ceret-berit. Kerana apa dia ceret-berit? Due to some contaminated food. Contaminated maksudnya tercemar. Okay, jom kita sebut sekali lagi. Kalau kamu biasa lihat perkataan ini tak? Okay, ini ialah, cikgu tunjuk lagi sekali ya. Okay, kita tengok yang pertama, diarrhea. Hari ini kamu belajar satu perkataan yang baru. Kalau dalam bahasa Melayu kita biasa dengar ceret-berit kan. Dalam bahasa Inggeris ialah diarrhea. Okey? Diarrhea. Inilah ejaan untuk ceret-berit dalam bahasa Inggeris. So, yang kedua perkataan yang kita pelajari yang baru, mungkin yang kamu tidak pernah dengar sebelum ini, ialah contaminated. So, dalam bahasa Inggeris, contaminated, dalam bahasa Melayu, tercemar. So, makanan yang tercemar ialah food, ialah makanan. So, di sini kita tahu diarrhea ialah ceret-berit, contaminated food ialah makanan yang tercemar. Dan ni sick ialah sakit. Okey. Seterusnya luckily, luckily tahu kan? Nasib baik lah macam tu. Okay, nasib baik dia kata. I recovered from it after a few days. Ni ialah recovered. Recovered maksudnya kamu pulih. Okay, pulih ataupun baik ya. Biasanya perkataan yang lebih sesuai ialah pulih. Kita pulih selepas beberapa hari. Okay, contohnya bila kita nak sebut yang kita baik daripada sakit kita, kita akan gunakan dalam bahasa Inggeris recovered. Okay, yang seterusnya dikatakan I also learn a lot from food hygiene. Perkataan yang seterusnya ialah food hygiene. Okay, apa maksud food hygiene? Food hygiene maksudnya kebersihan makanan. Food ialah makanan, hygiene ialah kebersihan. So, bagaimana dia pelajari? I learn a lot. Okay, maksudnya dia belajar banyak perkara lah tentang kebersihan makanan. Okay, cikgu yakin semua pelajar tahu
Okay, cara untuk menjaga kebersihan makanan kita, untuk makan dengan selamat, ya, safe consumption, untuk makan dengan selamat. Di sini dinyatakan 3 perkara yang penting. Okay, kita semua dah sedia maklum. Pertama sekali ialah kita kena wash your hands before eating. Maksudnya cuci tangan sebelum makan. Okay, yang kedua, okay, kamu nampak sini ada apa kat dalam ni? Ini salah satu contoh makanan yang telah tercemar. Banyak lagi makanan-makanan yang tercemar, ya, makanan yang telah dihinggapi oleh lalat. Okey, so di sini makanan yang tercemar kerana dihinggapi lalat, dalam bahasa Inggeris makanan yang tercemar dikata di sini, do not eat contaminated food. Jangan makan makanan yang tercemar. Okey, do not eat contaminated food. Jadi, hari ini kita belajar untuk sebut beberapa perkataan ataupun ayat yang mungkin kamu tidak biasa, ya. Jadi, kamu kena praktis untuk reading inilah. Okay. Yang seterusnya, check the expiry date. Apa maksud expiry date before eating? Maksudnya, kamu kena periksa tarikh luput. Okay, expiry date maksudnya tarikh luput. Biasanya kalau kita beli roti ataupun ada apa makanan kan ada tarikh luput. So tarikh luput untuk roti ini apa? 26 April kan? Maksudnya kita kena makan sebelum 26. Lepas tarikh itu jangan makan. So tarikh luput dalam bahasa Inggeris ialah expiry date. So dia kata, okay, kawanku, okay, my friend, kawan kan, I hope you always stay healthy. Maksudnya dia menasihatkan kepada kawan dia, saya harap kamu akan selalu kekal sihat. Okay, and take good care of yourself. Jaga diri kamu baik-baik. So I need to go to bed now. Maksudnya dia nak tidur dah. So dia tulis surat kepada kawan dia lah yang bernama Bavin ini. Di sini juga cikgu nak harapkan semua pelajar, cikgu nak nasihatkan supaya kamu semua kekal stay healthy, especially during this COVID-19, right? Salah satunya ialah inilah juga, kamu kena kerap cuci tangan, wash your hand frequently. Okay, so untuk hari ini kita lihat ini ada 3 cara untuk kita maintain food hygiene. Okay, so itu saja penerangan cikgu pada hari ini dan kita akan lihat yang kedua. So, latihan yang kedua ini cikgu berikan ialah look at the words below, put them in the correct action boxes. So, bagaimana kita nak avoid, maksudnya kita nak elakkan makanan yang tercemar. Avoid contaminated food maksudnya elakkan makanan yang tercemar. So, di sini ada beberapa contoh makanan. Okay, kamu kena ambil tindakan mana tempat yang sesuai. Okay, action taken maksudnya tindakan kamu sama ada kamu basuh dulu ataupun kamu terus masukkan dalam tong sampah ataupun kamu masukkan dalam peti sejuk ataupun kamu basuh dengan sabun. So di sini dah diberikan satu contoh. Apple ialah buah apple kan. Jadi sebelum makan apple kita kena basuh dengan air. Jadi nanti untuk latihan yang cikgu berikan, kamu just perlu seretkan jawapan ini. Sebelum tu cikgu nak terangkan, mari kita lihat sama-sama apa yang dimaksudkan a dirty plastic bag. Okay, apa yang kamu buat pada plastic bag yang kotor? Okay, plastic bag yang kotor biasanya kita buat apa? Sama ada kita cuci ke, atau kita terus buang dalam tong sampah, atau kita masukkan dalam peti sejuk, atau kita cuci dengan sabun. Biasanya plastik bag, apa tindakan kamu? So kamu seretkan jawapan masuk ke petak yang sepatutnya. Okay? Yang kedua, dirty plates. Ni pinggan yang kotor. Adakah pinggan yang kotor ini kita cuci pakai air saja, atau kita guna buang dalam tong sampah, masuk peti sejuk, ataupun kita cuci dengan sabun? Jadi you can figure out. Okay, kamu fikirkan apa jawapan dia. Okay, dirty lunch boxes. Okay, dirty lunch boxes maksudnya bekas tupperware kamu lah yang kamu bawa ke sekolah. Okay, kamu makan kan. Apa kamu buat pada tupperware kamu yang kotor? Okay, adakah kamu boleh lihat ni? Tindakan, ada 4 tindakan ini. Mana satu yang kamu rasakan sesuai? Okay, yogurt.
Okey, yogurt ini adalah sejenis dadih kan. Okey, dadih ini biasanya kalau kita beli di pasar raya atau di supermarket, mana kita nak letak? Adakah kita cuci dengan air, kita buang ke dalam tong sampah, atau kita simpan dalam pintu sejuk, ataupun kita cuci dengan sabun? Yang ini cikgu rasa semua murid-murid tahu kan apa tindakan dia. Okey, uncooked meat maksudnya daging yang belum dimasak. Jadi cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu, nanti kamu fikirkan apa jawapan yang sesuai. Okey, yang ini daging yang belum dimasak, kita buat apa tindakan kita? Okey, moldy bread. Moldy ini maksudnya roti yang dah berkulat. Kita dah belajar sains hari tu kan. Okey, roti yang berkulat apa patut kita buat? Okey, yang seterusnya ialah spinach. Spinach ini ialah sejenis sayur. Okey, apa yang kita nak buat pada sayur ini? Okey, kemudian expired food, makanan yang sudah luput tarikhnya. Okey, makanan yang sudah luput tarikhnya maksudnya expired food. Adakah kita cuci? Kamu boleh lihatlah 4 tindakan ini kamu pilih. Kemudian tofu. Tofu ni ialah sejenis tahu lah. Okey, tahu ni apa kamu buat pada tahu ini kalau kamu beli? Okey, kemudian dirty cups. Okey, cups yang kotor, cawan yang kotor, apa yang kamu buat? Selepas kamu dah minum cawan yang kotor, apa sepatutnya kamu buat? Kemudian grapes, iaitu buah anggur. Jadi kamu perlu seretkan jawapan dia, atau simpan atau buang atau cuci mengikut kesesuaian bagi jenis-jenis benda atau perkataan yang diberikan. So itulah 2 latihan yang cikgu berikan. Harap-harap pelajar dapat selesaikan tugasan yang cikgu beri. Terima kasih. Jumpa lagi.